各位弟兄姐妹，感谢上帝 Kita bersyukur kepada Tuhan 带领我们进入新的一个月份， memimpin kita memasuki satu bulan yang baru. 而且今天我们能够来到主的面前， Dan pada- 享受上帝的话语。 Dan pada hari ini kita boleh datang ke hadapan Tuhan untuk boleh menikmati firman-Nya. 我们今天的主题就是神的话是我们生命中很稳定的基础。 Tema kita pada hari ini adalah firman Tuhan, pondasi untuk kehidupan yang stabil. 我们打开新约马太福音第7章， Kita membuka kitab Injil Matius pasal yang ke-7. 我们看第24到27节。 Kita melihat ayat yang ke-24 sampai ke-27. 我用中文的来先念马太福音第7章24到27节，圣经说：所以凡听见我这话，就去行的，好比一个聪明的人，把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不去行的，如比一个无知的人，把房子盖在沙土上，雨淋、水冲，风吹，撞着那个房子，房子就倒塌，并且倒塌得很大。 Matius 7 ayat 24 sampai ke 27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. 我们读经到此。 Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. 今天我们成为一个基督徒， Hari ini kita menjadi seorang Kristen. 这个道路不是很简单的道路。 Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah. 实际告诉我们， Realita memberitahu kita 或者基督徒的历史告诉我们， atau sejarah orang hidup Kristen memberitahuan 成为 kita 基督徒我们会面对各种各样的挑战。 menjadi orang Kristen akan menghadapi berbagai tantangan. 第一个挑战就是有关于我们肉体的挑战，我们会面对逼迫，面对各种的痛苦。 Tantangan yang pertama adalah tantangan fisik, ya kita akan menghadapi penderitaan dan juga penganiayaan. 当我们看四福音的时候， Ketika kita melihat 4 Injil, 那耶稣来到这个世界， Yesus datang ke dunia ini 被人家拒绝， ditolak oleh manusia 被人家羞辱， dan dipermalukan 而且被人家钉在十字架上。 dan disalibkan di atas kayu salib. 这个道路是不简单的， Perjalanan ini tidak mudah 也是不好走的道路， dan perjalanan yang tidak gampang dijalani. 要有一个很坚固的信心基础，才能够走这条的路。 Harus ada pondasi iman yang teguh baru bisa melewati jalan ini. 我们看耶稣的门徒也是这样， Kita juga melihat murid-murid Yesus juga demikian. 初期的教会也是如此， Gereja mula-mula juga demikian. 他们面对各种各样的逼迫， Mereka mengalami berbagai macam penganiayaan. 放在这一个地方， Ditaruh di satu tempat, 有这个野兽在那边， ada binatang buas di sana. 包括狮子在里面，就向这个狮子来征战。 Ada singa yang dilepas dan mereka harus bertarung melawan singa. 这个是当时基督徒所面对的道路。 Ini adalah perjalanan hidup yang ditempuh oleh orang Kristen pada waktu itu. 不单单是基础的教会有这样的经验， Bukan hanya gereja mula-mula mempunyai pengalaman demikian. 在这个21世纪的基督徒也是避免不了各种这样的困难。 Di abad 21 ini orang-orang Kristen pun mengalami berbagai kesulitan. 我看一本书讲到用血和汗来做见证， Saya melihat satu buku adalah kesaksian dengan darah dan air mata. 就是在这个中国大陆那一段的基督徒的经验。 Yaitu pengalaman atau kesaksian orang-orang Kristen di daratan Cina. 他们被鞭打，
mereka dipukuli, 他们被放在监牢里面， mereka dipenjara 在寒冷的地方， pada musim yang dingin, 一天只有吃这个1碗的这个稀饭， satu hari hanya diberi 1 mangkok bubur, 被棍子打， dipukul dengan rotan 要叫他这个否认耶稣基督， supaya mereka menyangkal Tuhan Yesus. 但是他们仍然坚定， Tetapi mereka tetap teguh, 抓住神的话语， memegang firman Tuhan, 喜爱上帝的话。 mengasihi firman Tuhan. 虽然受了那么大的逼迫， Walaupun mengalami penderitaan yang berat, 他们不离开上帝。 mereka tidak meninggalkan 这个 Tuhan. 一个非常非常这个重要的见证， Inilah kesaksian yang luar biasa dan sangat penting. 因为他们有这样的信心， Karena mereka mempunyai iman yang 成为一个 demikian, 见证， menjadi kesaksian 就影响更多的人 dan memberi dampak bagi banyak orang 来相信耶稣。 untuk percaya kepada Tuhan. 第二方面是我们做了基督徒， Hal yang kedua, kita telah menjadi orang Kristen, 我们也是要向这个罪来征战。 kita juga akan berperang melawan dosa. 虽然耶稣救赎了我们， Walaupun Tuhan telah menyelamatkan kita, 但是我们这个人是还软弱的， tetapi tubuh kita ini adalah lemah. 常常会落在罪恶里面。 Kadang-kadang bisa jatuh ke dalam dosa. 好像保罗这样说： Seperti Paulus berkata, 我的心喜爱上帝的律法， hatiku mencintai hukum Tuhan. 我的心喜爱做好的事， Hatiku ingin melakukan hal yang baik, 但对我的肉体没有办法， tetapi dagingku lemah. 我的肉体软弱， Dagingku lemah. 我常常做我不喜爱做的， Saya melakukan apa yang tidak ingin aku lakukan. 因为有罪力在里面，罪的力量在里面， Karena ada kekuatan dosa di dalamnya. 在我的心里一种征战，一种挣扎。 Di dalam hatiku ada satu pergumulan. 这个是我们基督徒领命生活的挣扎。 Ini adalah pergumulan rohani orang-orang 常 Kristen. 常我们要做好的事， Seringkali kita ingin melakukan sesuatu 我 yang 们 baik. 要顺服神的旨意， Kita ingin taat kehendak Tuhan. 但是我们这个肉体不顺服，我们就里面非常难过。 Tetapi daging ini tidak mau taat sehingga kita sangat bersusah hati. 葛培理就是 Billy Graham， 他曾经写了一本书， Billy Graham pernah menulis satu buku, 讲到有7种很危险的罪恶。 yaitu 7 dosa maut. 那这个七件罪恶是什么东西呢？ Apakah ke-7 dosa maut ini? 就是骄傲、 Yaitu kesombongan, 贪心、 ketamakan, 嫉妒， iri hati, 还有愤怒， amarah, 还有情欲， hawa nafsu, 还有贪吃， kerakusan makan, 还有懒惰。 dan kemalasan. 他说这个是最普遍的罪， Inilah dosa yang umum 而且我们都常常面对的罪， dan sering kali kita hadapi, 变成我们不能够成长。 dan sehingga kita tidak dapat bertumbuh. 这个是我们的征战。 Ini adalah tantangan kita. 第三方面，我们很难舍己， Yang ketiga adalah kita sulit untuk menyangkal diri. 我们要做我们生命中的主。 Kita ingin menjadi tuan atas kehidupan 我 kita. 们不愿意上帝来掌管我们整个生命。 Kita tidak mau Tuhan yang mengontrol kehidupan kita. 耶稣曾经这样说： Tuhan Yesus pernah berkata, 每一个人要跟随我的， setiap orang yang mau mengikut aku, 他要背起十字架， dia harus memikul salib. 他要舍己， Dia harus menyangkal diri. 每一天跟随我。 Setiap hari mengikut aku, 我们要全心顺服， kita harus sepenuh hati taat. 我们要求主来在我们的心里来做主，来引导我们。 Kita memohon Tuhan menjadi Tuhan dan memimpin seluruh kehidupan kita. 但是很长，我们很难做到。 Tetapi seringkali kita tidak dapat melakukan 我 hal 们要 itu. 做我们生命的主，来掌管我们的生命。 Kita ingin menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. 第四方面， Hal yang keempat 我们社会的挑战、 adalah tantangan hidup sosial, 经济的挑战、 ekonomi, 政治的交 dan 战， juga politik. 这个是我们每一天要面对的事情。 Inilah setiap hari harus kita hadapi. 当我们国家经济不好的时候， Ketika negara kita kurang baik 那 keekonomiannya, 就影响我们的工作， akan mempengaruhi pekerjaan 或 kita 者治安不好， atau keamanan yang 或 tidak 者 baik. 社会不安， Masyarakat tidak ada aman, 常常会影响我们这个生命。 akan mempengaruhi kehidupan 我 kita. 们会失去喜乐， Kita akan kehilangan sukacita, 我们会失去爱心， kita akan kehilangan kasih, 或者我们会失去信心， kita akan juga kehilangan iman, 我们会失去盼望。
kita juga kehilangan pengharapan. 那这个是我们实际的挑战。 Ini adalah tantangan hidup sosial. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudara, 主耶稣非常清楚这个问题， Tuhan Yesus sangat paham akan hal ini. 所以他很早就告诉我们了。 Nah, oleh sebab itu Tuhan telah memberitahu kepada kita, 当我们要去跟随他的时候， ketika kita mau mengikut Tuhan, 我们要走这个基督徒跟随耶稣这一条的道路。 kita harus mengikuti jalan Kristus. 你们应该拥有一个坚固稳定的基础， Yaitu kita harus punya pondasi yang stabil dan teguh. 就是耶稣在马太福音第7章，刚才我们看那一段的经文， Yaitu apa yang dikatakan dalam Matius 7 yang tadi kita baca. 这个是耶稣登山宝训，这个训勉里面最后的一段话。 Ini adalah penutup dari serial khotbah di bukit. 当耶稣在登山宝训讲了很多的信息， Ketika Tuhan Yesus di atas bukit telah menyampaikan begitu banyak pengajaran, 很多重要的信息， banyak pengajaran yang sampaikan, 他结束这个教导的时候， dan dia mengakhiri pengajaran itu, 他就告诉我们这一段的经文， dia memberitahuan kita untuk hal ini. 就是说你听了很多我所讲的， Artinya kamu telah mendengar banyak yang telah aku beritakan. 或者你懂得很多， Kamu juga mengerti banyak. 但是你愿意去行吗？ Apakah engkau rela menjalankannya? 是否你知道，在你生命里面， Apakah kau tahu di dalam kehidupanmu 什么东西是最稳固的基础？ apa itu pondasi yang teguh, 是我们应该知道的。 yang harus kita tahu. 那耶稣就在这里告诉我们， Ini makanya Tuhan Yesus memberitahu kita di bagian ini. 第一方面，耶稣要告诉我们，圣经的话是很坚固的基础。 Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada kita bahwa firman Tuhan adalah dasar yang teguh. 所以第24、25节，耶稣这样告诉我们： Oleh sebab itu dalam ayat yang ke-24 dan 25 Tuhan Yesus berkata, 一个人如果他听了上帝的话， setiap orang yang telah mendengar perkataan Tuhan, 如果他去行的话， jika ia melakukannya, 他是好像一个聪明的人。 ia adalah seperti orang yang bijaksana. 当他建这个房子的时候， Waktu dia mendirikan rumah, 他建在磐石上。 dia mendirikannya di atas batu. 当有水有风吹过来的时候， Waktu ada hujan banjir, 这个房子不会倒塌， rumah itu tidak rubuh 因为它根基很稳。 karena dasarnya teguh. 这个是有这个以色列国家当时的背景。 Ini ada latar belakang Israel. 当他们要建房子的时候， Waktu mereka mau bangun rumah, 他们要挖这个泥土， mereka akan menggali tanah, 挖到一个地方有石头的时候， menggali sampai satu titik ketemu batu, 这个房子才可以建在那边。 rumah itu baru boleh didirikan di atasnya. 就是说，这个基础是很稳了。 Artinya dasarnya sudah teguh. 但是如果他没有挖这个沙土的话， Kalau dia tidak menggali pasir itu 他随便建在上面， dan dengan langsung membangun di atasnya, 虽然房子建得很好， walaupun rumah itu terbangun bagus, 里面有很多贵重的东西， di dalamnya berisi barang-barang berharga, 但是当有水来风吹进去的时候呢， tetapi ketika ada hujan dan banjir, 这个沙土会散掉的， pasir ini akan terbawa arus 这个房子会倒塌， dan rumahnya akan roboh 而且要亏损的很大。 dan besar kerugiannya. 这个是一个愚拙的人。 Ini adalah orang yang bodoh. 但是耶稣用这个比喻告诉我们， Yesus dengan perumpamaan ini memberitahuan kita 让我们成为一个聪明的人， supaya kita menjadi orang yang bijaksana, 把我们的生命建在这个坚固的基础上。 supaya hidup kita dibangun di atas dasar yang kokoh. 这个基础就是上帝的话语。 Dasar ini adalah firman Tuhan. 好像第24节那边告诉我们， Seperti dalam ayat 24 dikatakan, 那个聪明的人建在房子在磐石上， orang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. 就是等于那一些愿意听从、信或者遵行神的话语的人。 Yaitu sama dengan orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mau mentaatinya. 当我们从上下文来看的时候， Ketika kita melihat konteks dari ayat ini, 所谓耶稣所讲的话，
apa yang Tuhan Yesus katakan 是有关于这个登山宝训这边所讲的。 ini bersangkut paut dengan pengajaran di atas bukit. 耶稣讲到8福的问题， Tuhan Yesus berbicara tentang 8 ucapan bahagia. 我们要成为光和盐， Kita harus menjadi garam dan terang. 我们不可以杀人， Kita tidak boleh membunuh 我们不可以骗人， dan tidak boleh berdusta 我们不可以犯奸淫， dan tidak boleh berzina. 我们要爱人， Kita harus mengasihi, 而且爱我们的仇敌， bahkan mengasihi musuh kita. 我们要施舍帮助别人， Kita harus memberi sedekah, membantu orang 我 lain. 们要建立一个健全的祷告生活， Dan kita juga harus membangun kehidupan yang saleh dan berdoa. 我们愿意寻求上帝的旨意， Kita harus mencari kehendak Tuhan. 来到主的面前禁食祷告。 Datang menghadap Tuhan untuk berdoa dan berpuasa. 我们的财产不要建在这个地方 Harta 地上， kita jangan mengumpulkan harta yang di dunia 但是 ini, 要建在天上那边。 tetapi mengumpulkan harta di surga. 我们不要为这个生活来挂虑， Jangan khawatir akan kehidupan ini. 我们要依靠上帝。 Kita harus bersandar kepada Tuhan. 我们不可以论断别人， Dan kita juga jangan menghakimi orang 因为我 lain. 们都有错的。 Karena kita sendiri juga ada kesalahan. 我们怎么样论断别人， Bagaimana kita menghakimi orang lain, 上帝也是要刑罚我们。 Tuhan juga akan menghukum kita. 真的，耶稣说你要很小心， Tuhan juga mengatakan hati-hati 因为很多这个假先知来到你们当中。 karena akan ada banyak nabi palsu datang ke tengah-tengahmu. 当耶稣讲完这些的东西的时候， Setelah Yesus mengatakan semua ini, 他说：“你们已经听了， engkau telah mendengarkan semuanya. 你们要去遵行。 Kamu harus menjalankannya. 当你们遵行这些的话， Ketika engkau menjalankan perintah-perintah ini, 就是好像你把房子建在磐石上。 ya, ketika kamu menjalankannya, engkau akan seperti mendirikan rumah di atas batu. 就是把你的生命建在神的话语。 Yaitu kehidupan kita bangun di atas dasar firman Tuhan. 虽然有很多的诱惑、很多的挑战来到我们的生命， Walaupun ada banyak tantangan dan godaan, 我们不会离开上帝。 kita tidak akan meninggalkan Tuhan. 但是耶稣说：“你听了我的话去遵行的人， Lalu Tuhan berkata, setelah engkau mendengarkan firman-Ku dan melakukannya, 从广义来看， dilihat dari pengertian yang lebih luas， pengertian yang lebih luas, 神的话是讲到整本圣经， firman Tuhan berbicara tentang seluruh Alkitab, 讲到上帝所有的话。 berbicara tentang seluruh firman Tuhan. 今天上帝把圣经赐给我们， Hari ini Tuhan telah memberikan Alkitab kepada kita. 是一个属灵很宝贝的财产。 Ini ada satu harta pusaka yang paling berharga. 我们要好好爱慕这一本的圣经， Kita harus mengasihi, menghargai Alkitab ini. 因为在里面有上帝很重要的应许， Karena di dalamnya banyak janji-janji Tuhan, 上帝跟我们同在的应许， janji penyertaan Tuhan, 上帝会给我们力量的应许。 janji bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan. 虽然我们生命里面有很多挣扎， Walaupun dalam kehidupan kita ada banyak tantangan 或者有很多的危险， dan juga banyak bahaya, 但是上帝常与我们同在， tetapi Tuhan beserta dengan kita. 好像诗篇23篇， Seperti Mazmur 23, 耶和华是我的牧者， Tuhan adalah gembalaku. 他常与我们同在。 Ia berserta dengan kita. 虽然我们要走过这个死荫的幽谷， Walaupun kita melalui lembah yang kelam, 就是说面对很多危险的这个生命当中的事情， artinya mengalami berbagai masalah dan kesulitan di dalam kehidupan kita, 但是我们的心不会惧怕， tetapi hati kita tidak takut 因为他与我们同在， karena Tuhan beserta dengan 他 kita. 的杖、他的竿保佑我们， Tongkatnya dan gadanya menyertai 所以 kita, 我们能够站立得住， sehingga kita dapat berdiri dengan 而且能 teguh 够经得起这个生命的困难危险， dan bisa menghadapi segala masalah kesulitan dalam 因 kehidupan. 为他是我们的牧者，我们的主，托住我们的主。 Karena ia adalah gembala kita yang menopang kita. 在约翰福音第16章那边， Dalam Yohanes yang ke-16, 耶稣说：“你们在这个世界上 Tuhan mengatakan kita di dalam dunia 会面对很多的逼迫困难， akan menghadapi banyak penganiayaan dan kesulitan. 但是你不要惧怕。” Tetapi kau jangan takut, 他说：“我已经胜过这个世界， karena aku telah mengalahkan dunia. 我已经胜过这些的苦难问题。”
Saya telah mengalahkan segala kesulitan dan penderitaan. 所以我要与你同在，我要坚固你的心。 Oleh sebab itu Tuhan akan menyertai kita dan meneguhkan kita. 当约书亚接受这个摩西的领袖工作的时候， Ketika Yosua menerima tugas dari Musa, 他要担任一个很重的责任， dia harus memikul satu tanggung jawab yang berat. 他要面对很多的仇敌， Dia juga akan menghadapi banyak musuh. 他的心有惧怕， Hatinya ada ketakutan. 所以上帝就对他说 Oleh sebab itu Tuhan berkata kepadanya,：“ 约书亚，你不要惧怕，不要胆怯， oleh sebab itu Tuhan berkata bahwa Yosua, engkau jangan takut. 我会与你同在， Aku akan menyertai engkau 面对敌人， menghadapi musuh 带这个百姓进入迦南地。 dan membawa umatku masuk ke dalam tanah Kanaan. 虽然有各种各样的问题， Walaupun ada banyak masalah, 但是上帝常常与你同在。 tetapi Tuhan beserta denganmu. 今天我们的生活也是如此， Demikian juga kehidupan kita hari 我们 ini. 脱避不了这个世界的问题， Kita tidak dapat menghindari masalah di dalam 心中有 dunia ini. 惧怕。 Hati ada 但 ketakutan. 是如果有上帝的话， Tetapi kalau ada firman 有 Tuhan, 神的同在， ada penyertaan Tuhan, 我们就得着力量。 kita akan mendapat kekuatan. 在圣经里面 Di dalam firman Alkitab 有这个救恩的应许。 ada janji keselamatan. 当我们真的相信耶稣， Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan 我们的 Yesus, 罪得着赦免， dosa kita diampuni. 我们不会被罪恶所捆绑， Kita tidak lagi dibelenggu oleh 他 dosa. 会保守我们。 Tuhan akan melindungi kita. 无论在这个世界上，他保守我们， Baik di dunia ini dia melindungi kita. 而且到永远到天家，他又保守我们。 Dan sampai ke kekalahan di surga nanti dia tetap menyertai 这 kita. 个是上帝的应许， Ini adalah janji Tuhan. 神的话要引导我们。 Firman Tuhan akan memimpin 当 kita. 我们走错路的时候， Ketika kita berjalan jalan yang 神的 salah, 话提醒我们， firman Tuhan akan mengingatkan kita. 我们在哪一个地方不对， Di mana kita tidak benar atau salah, 我们要怎么样改正， bagaimana kita harus memperbaiki diri. 让我们的生命越来越成长，越来越好。 Supaya kehidupan kita makin hari makin bertumbuh dan semakin baik. 所以有人这样说， Ada orang yang berkata, 神的话就是好像一个镜子。 firman Tuhan itu seperti cermin. 当我们来到镜子的面前的时候， Ketika kita datang di depan cermin, 我们就知道我们在哪里有不对的地方， kita akan melihat di mana kita yang tidak benar, 或者哪一个地方有肮脏的， di mana ada yang kotor. 那我们就改善，我们就把肮脏的东西把它丢掉， Dan kita akan membuang yang kotor itu. 我们就知道我们就很好，或者我们已经很干净了。 Maka kita sudah tahu kita sudah bersih atau belum. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudara, 如果今天你我的生命 jika hari ini kehidupan kita 站在这一种神的话语的上面， didirikan di atas dasar firman Tuhan, 这个是很稳固的基础， ini adalah dasar yang teguh. 也是一个很稳固的信仰。 Adalah satu iman yang teguh. 虽然我们前面的道路 Walaupun kehidupan kita di depan 有各种各样的问题挑战， ada tantangan dan masalah, 我们能够站立得住。 kita dapat berdiri dengan teguh. 那第二方面，主耶稣说什么呢？ Hal yang kedua, apa yang Tuhan Yesus katakan? 如果神的话是那么重要， Kalau firman Tuhan begitu penting, 我们要好好去聆听， kita harus baik-baik mendengarkannya 而且去遵行这个神的话。 dan melakukannya. 好像第24节那边告诉我们， Seperti ayat 24 memberitahu kita, 就是说要聆听、遵行神的话语。 yaitu mendengar perkataanku dan melakukannya. 当主耶稣说你要聆听我的话或者上帝的话， Waktu Tuhan Yesus berkata, engkau harus mendengar perkataanku, 里面也是包含一个意思， di dalamnya mengandung satu makna, 我们的上帝是活的上帝， Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. 我们所相信的上帝是讲话、说话的上帝， Tuhan kita adalah Tuhan yang berbicara. 我们所相信的上帝是很喜爱跟我们建立关系的上帝， Tuhan yang ingin berrelasi dengan kita. 我们所相信的上帝是常常引领、指导我们的上帝。 Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang memimpin dan membimbing kita. 所以我们从旧约那边可以看到， Di dalam perjanjian lama kita dapat melihat 上帝重复不断的讲话， Tuhan tidak putus-putus ya berbicara. 上帝向亚伯拉罕讲话， Tuhan berbicara kepada Abraham. 上帝向以撒、雅各讲话，
Tuhan juga berbicara kepada Ishak dan Yakub. 上帝向摩西讲话， Tuhan berbicara kepada Musa, 向大卫讲话， kepada Daud, 向众先知讲话， dan begitu banyak nabi-nabi lainnya. 对百姓讲话。 Berbicara juga kepada umat. 他是讲话的上帝， Ia ada Allah yang 他 berbicara. 是关怀我们的上帝， Dia Allah yang peduli kepada kita. 他要我们明白他心意的上帝， Dia Allah yang ingin kita tahu maksud hatinya. 他要明白他预备给我们各种丰富恩典生命的上帝， Ia Allah yang ingin kita menikmati segala berkat yang berkelimpahan 所 di 以 dalamnya. 他不断的讲话。 Oleh sebab itu dia tidak putus-putusnya 当 berbicara. 我们看新约的时候， Ketika kita melihat perjanjian baru, 上帝本身来到这个世界， Tuhan langsung datang ke dalam dunia. 他在世界的时候， Waktu dia di dalam dunia, 他不断的讲话。 dia juga terus berbicara. 圣经说，耶稣到各城各乡各种的地方， Alkitab memberitahu bahwa Tuhan berjalan ke berbagai kota dan desa. 他专讲这个神国福音的道理， Dan dia berbicara tentang Injil Tuhan. 他教导人家， Dan dia mengajar, 他讲了那么多的话， dia berbicara begitu banyak. 他向使徒讲话， Dia berbicara kepada para rasul. 他向那个写圣经的人讲话， Dia juga berbicara kepada para penulis 他 Alkitab. 讲了那么多的话， Dia berbicara begitu banyak. 而且写在这个一本那么长的圣经里面。 Dan ditulis di dalam Alkitab yang begitu panjang. 当耶稣说你要听我的话的时候， Pada waktu Tuhan Yesus berkata, engkau harus mendengar perkataanku. 耶稣要告诉我们，我们所相信的上帝是讲话的上帝，是常常向我们讲话的上帝。 Dia ingin mengatakan kepada kita bahwa ia ada Tuhan yang berbicara dan terus berbicara kepada kita. 不是单单在旧约、新约的那个时代， Bukan hanya dalam masa perjanjian lama dan perjanjian baru. 今天上帝仍然讲话， Sampai hari ini Tuhan tetap berbicara. 不过今天上帝讲话的方式跟旧新约的方式是不一样。 Hanya cara berbicara Tuhan kepada perjanjian lama dengan saat ini adalah berbeda. 如果在旧约、新约，上帝能够直接跟他的百姓或者他的仆人讲话， Kalau dalam perjanjian lama dan baru, Tuhan bisa langsung berbicara kepada umatnya. 但是在今天的生活， Tetapi dalam kehidupan kita hari ini, 上帝透过圣经他的话语来向我们讲话。 Tuhan berbicara melalui firman-Nya kepada kita. 所以当我们每一次看圣经的时候， Oleh sebab itu setiap kali kita membaca firman Tuhan, 我们要去圣灵来引领我们， kita memohon Roh Kudus memimpin kita, 启发、开发我们的思想， membuka hati dan pikiran kita 了解上帝的话语， untuk memahami firman 而 Tuhan 且对我们说话。 dan berbicara kepada kita. 因为我们的上帝到今天不断的说话， Karena Tuhan kita sampai hari ini tidak putus-putusnya tetap berbicara. 所以耶稣说你要好好聆听， Oleh sebab itu Tuhan berkata, engkau harus baik-baik mendengar. 聆听是非常的重要的。 Mendengar sangat penting. 特别我们在今天的忙碌生活， Terutama dalam kehidupan kita yang sibuk saat ini. 很多时候我们早早起来， Seringkali kita pagi-pagi bangun, 我们要处理很多的事情， kita harus melakukan banyak hal. 那然后我们很难安排安静的时间来聆听上帝的话。 Dan kita kesulitan mengatur waktu untuk diam di hadapan Tuhan. 我们活在今天的生活， Kita hidup di dalam zaman sekarang ini. 有太多的信息我们要看，我们要听的。 Terlalu banyak info yang harus kita dengar. 如果今天你没有开你的哈贝的话， Kalau hari ini engkau tidak membuka HP, 你的心会觉得怎么样？ bagaimana perasaan hatimu? 一定不很舒服，一定很不舒服的。 Pasti rasanya tidak enak. 因为有很多东西可能在里面，我们要去看又去做的事情。 Karena mungkin di dalam HP itu banyak hal yang mau kita lihat dan kita mau kerjakan. 那因为这么多的信息你要看， Karena begitu banyak berita yang mau kita lihat. 所以有的时候我们没有心、没有时间来去聆听神的话。 Sehingga kita seringkali tidak punya waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. 所以耶稣教导我们要聆听他的话语。 Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kita untuk mendengarkan firman-Nya. 我们每一天要抽出一些的时间， Setiap hari kita harus memberikan waktu, 可能是15分钟， mungkin 15 menit, 可能是半个小时， mungkin setengah jam, 安静我们 diam di hadapan Tuhan. 聆听上帝要讲什么， Dengarkan Tuhan ingin berbicara 成为 apa. 我们今天生命的指导。
untuk memimpin kehidupan kita hari 把我 ini. 们的生命建在上帝的话语里面。 Dan hidup kita dibangun di atas firman Tuhan. 各位弟兄姐妹，有一本书，它的书名是《聆听上帝的话》。 Saudara-saudari, ada satu buku yang berjudul Hearing God. 这一本书它这样告诉我们， Buku ini memberitahu kita 我们可以用一种很深入的方式来聆听或者念上帝的话。 kita dapat dengan cara yang mendalam untuk mendengarkan firman Tuhan. 这个是拉丁文，就是 Lectio Divina， Lectio Divina 就是我们用一种默想的方式来去看神，来去念上帝的话。 yaitu dengan satu meditasi atau merenungkan firman Tuhan. 有4个步骤。 Ada 4 tahapan. 第一个，我们是阅读先； Yang pertama, Lectio itu baca. 第二，我们反思或者再深入去思想； Yang kedua, kita merefleksi atau merenungkannya. 第三个，我们做一个回应或者祷告； Dan yang ketiga, kita meresponi firman Tuhan dan berdoa. 然后最后我们安静默想在主的面前，我们读了这一段的圣经，我们应该做什么东西？ Lalu kita berdiam diri di hadapan Tuhan dan merenungkan apa yang harus kita lakukan dengan firman Tuhan. 比方说，我们看约翰福音21章， Misalnya kita melihat Yohanes 21. 主耶稣对彼得说 Tuhan berkata kepada Petrus,：“ 彼得，彼得， 对彼得说， Tuhan berkata kepada Petrus, 他说彼得，彼得，是否你真的爱我吗？ Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 然后彼得说：主啊，我真的爱你。 Petrus berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau. 但是耶稣又第二次才问： Tapi Tuhan Yesus bertanya lagi kedua kali, 你真的爱我吗？ engkau sungguh mengasihi aku? 彼得说：是的，真的。 Petrus berkata, benar, aku mengasihi engkau. 第三次耶稣再问： Ketiga kali Tuhan Yesus juga bertanya lagi, 彼得，你真的爱我吗？ Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 彼得说：主，真的，我爱你比爱一切的东西更多更深。 Tuhan, benar, aku mengasihi engkau lebih daripada segalanya. 然后耶稣说：你去牧养我的羊。 Lalu Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. 当我们念这一段的圣经的时候， Waktu kita merenungkan firman Tuhan ini, 我们第一步是用安静的心把它念过去。 waktu tahap pertama kita adalah membacanya. 那第二段就是我们要从这一段的话，要对上帝说：主啊，你正为我说什么话？ Lalu kita berespon, Tuhan, engkau berbicara apa kepadaku? 是否主也是向我们说：你真的爱我吗？ Apakah Tuhan juga berbicara kepadaku, apakah aku mengasihi engkau? 然后我们做一个回应： Lalu kita berespon, 主啊，求你帮助我， Tuhan tolong saya, 我真的爱你。 saya sungguh mengasihi engkau. 那回应之后呢， Setelah kita berespon 我们做一个节制， dan kita mengambil satu keputusan, 我要去遵行主你的话。 saya harus melakukan firman Tuhan. 所以，当我们看圣经的时候， Oleh sebab itu, tak kala kita membaca firman Tuhan, 不是这样很随便的这样看过去的， bukan hanya melihatnya sekilas begitu saja, 但是去懂得圣经里面上帝要对我们说什么话， tetapi kita harus mengerti Tuhan ingin kita melakukan apa. 用安静的心去领受， Dengan hati yang tenang untuk menerimanya, 我们才能够抓得住，才能够去遵行神的话语。 supaya kita bisa menangkap firman Tuhan. 上帝说，不是单单要聆听， Tuhan bilang bukan hanya untuk mendengarkannya saja, 但是也是要遵行， tetapi juga harus melakukannya. 把上帝的话成为我们生命中最主要的原则。 Menjadikan firman Tuhan prinsip dalam kehidupan kita. 我们跟人交往的关系要以耶稣的话或者圣经为原则。 Ketika kita berrelasi dengan orang lain, kita juga harus mendasarinya dengan firman Tuhan. 我们夫妻的关系要以神的话为原则。 Demikian juga dalam hubungan suami istri, kita menjadikan firman Tuhan sebagai 我们在 dasar. 商场做生意，我们用上帝的话为原则。 Demikian juga di dalam kehidupan kita berbisnis, kita juga harus menjadikan firman Tuhan sebagai 我们 prinsip. 侍奉上帝是按照神的话为原则。
Dan juga di dalam melayani Tuhan, kita menjadikan firman Tuhan sebagai prinsip. 我们爱人是用上帝的话语原则， Dengan demikian juga dalam mengasihi orang, kita juga menjadikan firman Tuhan 就是说 sebagai 我们 prinsip. 懂了神的话， Artinya kita telah mengerti firman Tuhan. 要把它实现出来， Kita harus melakukannya. 这个才是一个活的信心， Ini adalah iman yang hidup. 这个还是一个真实的基督徒。 Ini adalah orang Kristen yang sejati. 大概20年前， Kira-kira 20 tahun yang lalu, 我曾经在一个教会那边讲道。 saya pernah berkhotbah di satu gereja. 当我要离开这个教会的时候， Waktu saya mau meninggalkan gereja itu, 我看到那个教会的墙壁那边 saya melihat di dinding gereja itu 有很多的卡带，以前是用卡带的。 ada banyak kaset. Dulu kita menggunakan kaset. 那我就问那个看守的人，我说这个卡带是什么卡带？我说， Saya bertanya kepada penjaganya, itu kaset-kaset apa? 哦，他说这个是录讲道的卡带。 Ini penjaganya berkata ini ada rekaman khotbah. 比方说，一个礼拜有2堂的讲道，他就录两个卡带。 Misalkan satu minggu itu ada 2 kali kebaktian, maka dia merekam 2 kaset. 所以一年就有100个卡带， Maka 1 tahun ada 100 kaset. 5年就会有500个卡带那边， 5 tahun ada 也sekitar 100 500。 500 kaset. 当我去看那个卡带的时候， Waktu saya melihat kaset-kaset itu, 我就看到什么题目都讲过了。 saya melihat semua tema sudah dibicarakan. 关于信心、爱心，关于这个家庭的奉献的大概都会讲过了。 Mengenai iman, kasih, keluarga, dan persembahan semuanya sudah dibicarakan. 然后我就心里这样想： Lalu hati saya berpikir, 今天如果你做基督徒， hari ini jika engkau sebagai orang Kristen, 如果你成为1年的基督徒， kalau engkau menjadi orang Kristen 1 tahun, 在你的头脑里面应该有52个道理卡带在你的头脑应该是这样子的。 di dalam otakmu mungkin ada 52 kaset. 那如果是5年做基督徒的话， Kalau 5 tahun menjadi orang 大 Kristen, 概就有250个卡带在你的头脑里面。 ada 250 kaset di dalam otak kita. 但是现在的问题是什么？ Tapi masalahnya apa? 我们听了很多， Kita mendengar banyak, 有没有做出来？ apakah melakukannya? 这个是耶稣要我们的。 Ini adalah kehendak Tuhan. 如果能够做出来的话， Jika kita dapat melakukannya, 你会成为一个坚固的基督徒。 engkau menjadi seorang Kristen yang teguh. 虽然在这个生命的风暴里面， Walaupun dalam kehidupan, tengah badai kehidupan, 我们能够站立得住。 kita dapat berdiri dengan teguh. 我们看一个 video 4 menit ya, minta Nugroho tolong tayangkan，讲到一个人他怎么样在为难的时刻，他能够仍然站立得住。 Kita akan melihat Nugroho video silakan. 4 menit. O store Gud, när jag den värld beskådar som du har skapat med ditt allmaktsord, hur där din visdom väver livets trådar och alla väsen mättas vid ditt bord. Då brister själen ut i lovsångsljud. O store Gud, o store Gud, då brister själen ut i lovsångsljud. O store Gud, o store Gud. 《 O store Gud, o store Gud, o store Gud, då brister själen ut i lovsångsljud. O store Gud, o store Gud, o store Gud, då brister själen ut i lovsångsljud. O store Gud, o store Gud, o store Gud, då brister själen ut i lovsångsljud. O store Gud, o store Gud, o store Gud, då brister själen ut i lovsångsljud. O store Gud, o store Gud, o store Gud, då brister själen ut i lovsångsljud. O store Gud, o store Gud, o store Gud, då brister själen ut i lovsångsljud. O store Gud, o store Gud, o store Gud, då brister själen ut i lovsångsljud. O store Gud, o store Gud, o store Gud, då brister själen ut i lovsångsljud. O store Gud, o store Gud, o store Gud, då brister själen ut i lovsångsljud. O store Gud, o store Gud, o store Gud, då brister själen ut i lovsångsljud. O store Gud, o store Gud, o store Gud, då brister själen ut i lovsångsljud. O store
虽然这个人有欠缺， Walaupun orang ini ada kekurangan, 但是他的信心建在神的话语里面， tetapi hatinya dibangun di atas dasar firman Tuhan. 所以他就能够面对生活各种的问题。 Sebab itu dia dapat menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. 各位弟兄姐妹，可能你我的问题不一样， Saudara-saudari, mungkin masalah kita berbeda. 你我有2个手2个脚， Engkau dan saya mempunyai 2 tangan 2 kaki. 但是我们可能做基督徒，我们都有我们的问题存在， Tapi dalam kehidupan kita tetap ada masalah. 但是我们愿意顺服遵行神的话， Tapi kita mau taat kepada firman Tuhan, 我们就有力量能够站立得住， maka kita ada kekuatan untuk dapat berdiri dengan teguh, 克服各种各样的问题， untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan. 最后成为一个就是我们这个一种节制愿意要遵行我们今天所聆听的上帝的话语。 Sebagai proyek ketaatan dari firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, 有2件事情，第一件事情就让我们从今天开始能够抽出15分钟到30分钟的时间来到主的面前聆听上帝的话。 yang pertama kita setiap hari ambil waktu minimal 15-30 menit untuk membaca firman Tuhan dengan tenang, dengan penuh konsentrasi. 我们学习什么是 Lectio Divina， 就是默想上帝的话，透过这个4个步骤来学习。 Dan kita belajar apa itu Lectio Divina melalui 4 tahap ini. 那第2件事情，我邀请大家要参加我们前面就是要纪念耶稣受难跟复活节这个1个礼拜一系列的节目。 Saya juga mengharapkan saudara dapat mengikuti acara Holy Week kita dalam Angka Jumat Agung dan Paskah. 从13号礼拜天开始，我们要纪念耶稣要进入这个受难的这个时期。 Mulai tanggal 13 April kita akan memulai dengan Minggu Palma. 然后4到17号，我们有4个晚上特别的聚会。 Lalu tanggal 14 sampai 17 setiap malam ada persekutuan khusus. 18号是这个耶稣受难节，礼拜5。 Tanggal 18 itu adalah Jumat Agung. 然后20号是耶稣的复活。 Tanggal 20 adalah hari Paskah. 让我们预备心迎接这个重要的日子， Dan kira-kira mempersiapkan hati menyambut hari yang penting ini. 把我们的生命信心建在神的话、耶稣十字架的大能里面。 Membawa hati kita dan iman kita dibangun di atas dasar firman Tuhan. 我们低头祷告。 Mari kita berdoa.